Selamat pagi dan salam sejahtera kepada saudara-saudariku. Berharap anda semua berada dalam keadaan yang sihat dan teruja bersama semua saudara-saudari seiman dalam kebaktian secara talian pada hari ini. Nampaknya kita juga telah sampai ke penghujung kebaktian secara talian ini. Wabak virus COVID-19 ini walaupun masih wujud dan terus menjadi satu ancaman kepada kehidupan kita, tetapi kerajaan telah mengurangkan, melonggarkan atau menamatkan prosedur kawalan agar ekonomi dan kehidupan kita dapat kembali kepada yang sebelumnya secepat mungkin. Rata-rata orang telah mula berkunjung ke tempat percutian dan restoran. Jadi harapnya anda semua akan kembali bersama secara fizikal beramai-ramai untuk kebaktian di gereja. Syukur kepada Tuhan Yesus kerana limpah rahmat-Nya kepada kita. Baiklah, pagi ini ingin saya berkongsi dari tema pertempuran dalam kehidupan. Kehidupan seorang Kristian adalah satu pertempuran. Saya telah mengikuti Yesus sedikit lebih dari 4 dekad, iaitu lebih daripada 40 tahun. Apabila saya melihat kembali puluhan tahun-tahun itu merupakan tahun-tahun berkat yang besar, lebih daripada yang saya boleh minta atau bayangkan. Pada masa yang sama, terdapat pelbagai cabaran dan rintangan. Hanya ada sedikit tempoh sahaja apabila saya tidak menghadapi sebarang jenis pertempuran. Jenis pertempuran yang dihadapi sangat berbeza. Terdapat pertempuran dalaman, iaitu pada masa godaan yang sengit, rasa keraguan terhadap iman sendiri, ketakutan dan kebimbangan. Terdapat masa-masa kesedihan yang mendalam, masa kehilangan sesuatu yang penting. Terdapat pertempuran mengenai kesihatan, tidur dan rehat, kewangan, kerja dan perhubungan. Terdapat juga tempoh menghadapi tentangan dan kritikan yang hebat daripada orang lain. Seorang pengkhotbah pernah bercakap tentang pertempuran kita sebagai orang Kristian menentang 3 perikatan, iaitu pertama, dunia, iaitu musuh di sekeliling kita. Yang kedua, tubuh badan, iaitu musuh dalam diri kita sendiri. Dan yang ketiga, iaitu syaitan, iaitu musuh yang berada di atas kita. Bagaimana anda boleh mengharungi pertempuran rohani kehidupan ini? Satu virus COVID pun dah buat kita tunggang terbalik. Ini pula 3 serangkai. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu kerana kasih-Mu yang unggul dan tak pernah berundur daripada kami. Bantulah kami pagi ini agar mendapat ilham dari ajaran-Mu untuk membantu kami menempuh segala pertarungan dalam kehidupan kita. Kami berseru agar Roh Kudus-Mu berserta kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Marilah kita hayati satu petikan dari buku Mazmur. Mazmur bab 33 ayat 12 hingga 22. Berbahagialah bangsa yang mengakui Tuhan sebagai Allahnya. Berbahagialah bangsa yang dipilih sebagai miliknya. Tuhan memandang ke bawah dari syurga dan melihat semua orang. Dari tahtanya dia mengamati semua yang tinggal di bumi. Dialah yang membentuk hati mereka dan mengetahui segala perbuatan mereka. Raja menang bukan kerana tenteranya besar,
Askar menang bukan kerana kuat. Kuda tidak dapat diharap untuk memenangi perang. Kekuatan kuda tidak dapat menyelamatkannya. Tuhan memerhatikan mereka yang mentaatinya, mereka yang mengharapkan kasih-Nya. Dia menyelamatkan mereka daripada kematian. Dia memelihara nyawa mereka pada masa kelaparan. Kita berharap kepada Tuhan. Dialah penolong dan pelindung kita. Kita bersukacita kerana Dia. Kita percaya kepada nama-Nya yang suci. Semoga kasih-Mu menyertai kami, ya Tuhan, kerana kami mengharap kepadamu. Menurut Daud, kunci untuk memenangi pertempuran anda bukanlah bergantung kepada kekuatan anda sendiri, tetapi meletakkan kepercayaan anda kepada Tuhan. Ini bertentangan dengan ajaran duniawi. Tetapi seperti yang dimaktubkan dalam Mazmur bab 33 ayat 16 dan 17, raja menang bukan kerana tenteranya kuat. Askar menang bukan kerana kuat. Kuda tidak dapat diharap untuk memenangi perang. Kekuatan kuda tidak dapat menyelamatkan. Sebaliknya, Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang percaya kepadanya. Perhatikanlah ini. Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang menghormatinya, mereka yang mencari kasih-Nya. Dia bersedia untuk datang untuk menyelamatkan mereka pada masa yang sukar. Dan dalam masa yang aman, Dia menjaga tubuh dan jiwa mereka. Kita bergantung kepada Tuhan. Dialah segala-galanya yang kita perlukan. Petikan Alkitab yang kedua yang diambil dari buku Lukas bab 1 ayat 26 hingga 38. Setelah Elizabeth mengandung 6 bulan, Allah mengutus malaikat Gabriel ke Nazaret, sebuah kota di negeri Galilea. Gabriel membawa berita untuk seorang gadis bernama Maria. Dia telah bertunang dengan seorang lelaki bernama Yusuf, keturunan Raja Daud. Malaikat itu datang kepada Maria dan berkata, "Salam sejahtera, hai engkau yang sangat diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyertai-mu." Maria gelisah mendengar kata-kata malaikat itu dan tertanya-tanya tentang makna salam itu. Malaikat itu berkata kepadanya, "Janganlah takut Maria, kerana Allah berkenan kepada engkau. Engkau akan mengandung, lalu melahirkan seorang anak lelaki. Hendaklah kamu menamakan dia Yesus. Dia akan menjadi agung dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan menjadikan dia raja seperti Daud, nenek moyangnya. Dia akan memerintah sebagai raja keturunan Yakub untuk selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berakhir." Maria berkata kepada malaikat itu, "Aku masih dara. Bagaimanakah perkara ini boleh berlaku?" Malaikat itu menjawab, "Roh Allah akan datang kepadamu, dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu disebut suci, Anak Allah. Ketahuilah sanakmu Elizabeth yang dikatakan mandul dan mengandung 6 bulan. Walaupun umurnya dah lanjut, bagi Allah tiada yang mustahil." Maria berkata, "Aku hamba Tuhan. Biarlah berlaku kepadaku seperti yang engkau katakan." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Sekiranya kita lihat filem-filem pertarungan di TV atau di panggung wayang, dalam kisah-kisah pertarungan zaman pertengahan, selalu pada saat apabila barisan pemana dan pasukan berkuda yang teratur telah dibolos oleh musuh dan menjadi kucak-kacir, corak pertempuran akan bertukar menjadi tertumpu di sekeliling raja.
Di situlah keputusan terakhir pertempuran akan diputuskan. Bagi kita juga, pertempuran hari ini sedang berlaku di sekeliling raja, iaitu Yesus Kristus sendiri. Pertempuran teologi abad ke-21 bukanlah pertempuran abad ke-11 yang membahagikan gereja Katolik dan Ortodoks. Pertempuran juga bukan peperangan reformasi abad ke-16. Pertempuran hari ini adalah sama seperti pertempuran abad pertama. Adakah Yesus juru selamat sejagat? Lukas menyatakan dalam permulaan Injil beberapa dakwaan tentang Yesus. Pertama, Yesus itu penyelamat. Malaikat berkata kepada Maria, "Hendaklah engkau memanggil dia Yesus." Nama Yesus bermaksud penyelamat. Kedua, Yesus itu Mesaya. Dia adalah Mesaya yang telah lama ditunggu-tunggu dalam garis keturunan Daud. Malaikat itu berkata, Tuhan Allah akan menjadikan dia raja seperti Daud, nenek moyangnya. Dia akan memerintah sebagai raja keturunan Yakub untuk selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berakhir. Yang ketiga, Yesus itu anak Tuhan. Malaikat meneruskan, dia akan menjadi agung dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Kelahiran Yesus adalah unik seperti yang dijelaskan oleh malaikat dalam ayat-ayat ini. Maria adalah seorang dara, dan oleh itu konsep normal jelas mustahil boleh berlaku. Sebaliknya dia diberitahu, Roh Allah akan datang kepadamu dan Roh Allah akan menaungi engkau. Malaikat kemudian segera menjelaskan mengapa ini sangat penting. Itulah sebabnya anak yang akan dilahirkan itu disebut suci, anak Allah. Kita lihat di sini bagaimana Yesus adalah manusia sepenuhnya kerana ia dilahirkan dalam cara biasa seperti manusia dan juga Tuhan sepenuhnya kerana dia diilhamkan oleh Roh Kudus dan bukan oleh manusia. Orang Kristian dari semua aliran gereja, Katolik, Ortodoks, Protestan dan Pentakosta percaya kepada Yesus sebagai penyelamat kita, Mesaya dan anak Tuhan. Menjadi seorang Kristian adalah menjadi pengikut Kristus. Semua pengikut Yesus adalah anak-anak Tuhan, seperti yang dinyatakan dalam buku Yohanes bab 1 ayat 12. Ini menjadikan kita adik-beradik. Tambahan pula, jika kita milik Kristus, Roh Kudus tinggal di dalam setiap kita, seperti yang dinyatakan dalam buku Roma bab 8 ayat ke-9. Apa yang menyatukan kita adalah jauh lebih penting daripada apa yang memisahkan kita. Oleh itu, pertarungan tidak boleh sekali-kali dengan saudara dan saudari kita dalam Kristus. Pergaduhan dalaman hanya akan saling mengganggu dan memusnahkan antara satu sama lain. Fokus kepada pertempuran sebenar, iaitu di sekitar raja kita. Maria menunjukkan contoh yang baik tentang sikap yang betul. Bagi Maria, Tuhan ada bersamanya di dalam dirinya dan di atasnya. Sudah tentu, Mary adalah unik sebagai ibu Yesus. Semua orang percaya boleh mengetahui hubungan yang sama dengan Tuhan. Cara kita melawan pakatan rantaian bertiga musuh
adalah dengan pakatan rantaian bertiga dengan Tuhan. Pertama, sama seperti malaikat memberitahu Maria bahawa Tuhan menyertai kamu dalam ayat 28, begitu juga kata-kata terakhir Yesus kepada muridnya. Aku menyertai kamu sentiasa, seperti dalam buku Matius bab 28 ayat 20. Walau apa pun keadaan yang anda hadapi, anda tidak perlu takut. Raja bersama kamu dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kedua, Roh Kudus ada di dalam kamu, seperti dalam buku 1 Korintus bab 3 ayat 16. Sebagaimana Roh Kudus turun ke atas Maria untuk melahirkan kelahiran jasmani, begitu juga Roh Kudus turun ke atas kamu untuk melahirkan kelahiran rohani. Ketiga, Raja berada di atas kamu. Kamu dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, kuat dan berani. Maria adalah contoh model kepercayaan kepada kita. Maria telah membuat keputusan iman yang paling besar dalam sejarah dengan mempersembahkan dirinya kepada Tuhan sebagai satu halaman kertas yang bersih di mana Tuhan boleh menulis apa yang dia mahu di atasnya. Tindakannya adalah teladan bagi kita. Aku hamba Tuhan. Biarlah berlaku kepadaku seperti yang engkau katakan. Anda tidak perlu takut tentang pertempuran dalam kehidupan. Dalam sejarah, umat Tuhan telah menghadapi pelbagai rintangan dan cabaran. Kitab Bilangan adalah tentang bagaimana umat Tuhan bersiap sedia untuk berperang. Dalam Keluaran, kita lihat umat Tuhan sebagai umat yang dibebaskan. Dalam Imamat, kita melihat mereka sebagai umat yang kudus. Dalam Bilangan, kita melihat mereka sebagai pasukan pejuang. Apabila kita membaca ini melalui kacamata Yesus, kita melihat bahawa kehidupan Kristian adalah pertempuran rohani. Rasul Paulus menggambarkan ini sebagai pertempuran melawan kuasa-kuasa rohani kejahatan di angkasa dalam Efesus bab 6 ayat 12. Anda dibebaskan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Anda telah dikuduskan, tetapi anda masih mempunyai pertempuran di tangan anda. Sebagai umat Tuhan dalam Perjanjian Lama, sebagaimana umat Tuhan dalam Perjanjian Lama bersedia untuk pertempuran mereka, haruslah kita juga bersiap dan ingat seperti yang dinyatakan dalam Lukas bab 1 ayat 37. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Marilah kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang pengasih dan penyayang, berikanlah rahmat kepada umat-Mu untuk menahan godaan duniawi, nafsu tubuh badan dan syaitan dengan hati dan fikiran yang murni. Bantulah kami untuk mengikuti Engkau, satu-satunya Tuhan, melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Tuhan, saya berdoa agar Engkau membangkitkan kepimpinan yang baik dalam gereja dan dalam masyarakat, dan semoga Engkau menggerakkan umat-Mu untuk pertempuran rohani yang akan datang. Tuhan, bantu kami untuk fokus dalam pertempuran sebenar dan bersatu di sekeliling Yesus, penyelamat kami, Mesaya dan anak Tuhan. Saya ingin berkata seperti Maria, aku hamba Tuhan.
biarlah berlaku kepadaku seperti yang Engkau katakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian untuk perkongsian pada pagi ini dan berharap kasih dan bimbingan Tuhan sentiasa beserta saudara-saudari sekalian sehingga kita bertemu lagi di hari yang akan datang.